Pagi hari segala sedosa. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani buat anda semua. Sekali lagi kami bawakan kepada anda siaran secara langsung Apa Khabar Malaysia. Saya Teacher Nur Salihah Azmi. Teacher pula. Sebabnya Hari Guru hari ini, Ashraf. Hari Guru yang disambut pada 16 Mei setiap tahun pastinya mengimbau banyak memori. Dan bila cakap Hari Guru ni, saya teringat dia lebih kurang dalam 11 tahun kita akan dengar satu lagu ni sangat penting. Kami Guru Malaysia berikrar dan berjanji. Ni lagu ni memang kita akan dengar lah setiap kali hari sambutan Hari Guru. Walaupun dari saya rasa dari tadi kau boleh dengar dah lagu ni. Ni antara kemenangan Mayis dalam cakap soal kemenangan Mayis di zaman sekolah ni. Saya nak tanya sikit lah. Masa sekolah dulu suka lagu, subjek apa? Saya suka subjek sejarah. Suka sebab sejarah ataupun sebab cikgu dia? Sebab cikgu. Cikgu saya dia garang. Tapi garang-garang orang kata bila dia garang tu maksudnya dia sayang lah tu. Marah-marah tak ada apa? Tak ada sayang. Pandai, Ashraf. Dan itu antara istimewa. Pastinya kita ada banyak memori di zaman waktu sekolah. Dan saya banyaklah bertanya dengan rakan-rakan yang seumur dan sebagainya kita ni. Zaman paling yang dirindui sebenarnya adalah zaman waktu sekolah. Kalau boleh nak patah balik itu kan. Zaman itulah kita macam nakal. Kita bukan jahat tapi nakal. Bukan jahat, nakal je. Bukan, kita nakal. Tapi itulah antara memori-memori yang tidak dapat dilupakan. Dan pastinya bercakap soal Hari Guru ini, jangan lupa untuk berikan sesuatu yang istimewa kepada guru-guru kita, ataupun ucapan sudah cukup bagi mereka, kerana itu adalah tanda kita masih lagi memperingati mereka. Dan masa sama juga kita berusaha untuk jadi yang lebih baik, untuk memastikan supaya apa yang telah diajar oleh cikgu-cikgu kita dulu, bila tengok kita balik, alhamdulillah kita menjadi insan yang berguna kepada keluarga dan juga masyarakat sebenarnya. Bukan saja insan yang berjaya, tapi orang kata segak, dah ada career, dah macam Ashraf, macam saya hari ini. Pastinya jangan lupakan guru-guru anda. Orang kata buatlah ucapan seringkas mungkin. Tapi saya masa sekolah dulu saya ingat selalu bagi hadiah cupcake kat cikgu. Cupcake tau. Buat sendiri? Bukanlah. Tak buat sendiri lah kan. Tapi apa pun untuk hari ini, difahamkan hari ini sambutan bagi Hari Guru Malaysia peringkat kebangsaan akan dilangsungkan di MITC Air Keroh Melaka. Dan yang menariknya hari ini, semalam Yang Berhormat Fadil Nasuddin merupakan Menteri Pendidikan ada menyebut berkata tentang ada sesuatu ataupun kabar gembira yang akan melegakan guru-guru di Malaysia ini, warga pendidikan Malaysia ini. Nak tahu apa dia akan diumumkan hari inilah di MITC. Agak-agak apa kalau sesuatu yang akan melegakan kepada guru yang dia nanti-nantikan ni? Itu orang kata kena rahsia dulu. Sekejap lagi kita tunggu pengumuman. Betul. Dan banyak sebenarnya telah pun revolusi dilakukan dalam industri ataupun bidang perguruan ini. Tahun ini saja pengambilan guru ditingkatkan lagi bagi memastikan kecukupan guru di sekolah-sekolah, dan juga dalam masa yang sama tekad di bawah Kerajaan Malaysia Madani untuk memastikan supaya infrastruktur sekolah-sekolah uzur dan berada dalam kritikal di Malaysia ini dapat dipulihkan dan telah pun dirangkumkan di dalam Belanjawan Malaysia Madani 2023. Itu bercakap tentang Hari Guru, dan pastinya tema untuk tahun ini juga adalah Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Pastinya bila bersebut tentang Madani ini, pasti konsep ini juga yang kita nak wujudkan bagi seluruh rakyat Malaysia. Tapi pagi ini bukan sahaja kita nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di seluruh Malaysia, kita nak juga berkongsi beberapa berita. Betul. Antara fokus kita hari ini, kita nak saksikan bagaimana pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup telah pun melakukan penahanan berkaitan tentang pasangan suami isteri yang difahami betul melakukan transaksi perniagaan pakaian secara dalam talian yang tidak wujud. Daripada kesan tersebut difahamkan mangsa yang mengalami kerugian kurang lebih daripada ratusan ribu ringgit, lebih kurang sebanyak 100 laporan telah pun dilakukan, dan ini berlaku ketika kita sedang sibuk untuk mempersiapkan persiapan Hari Raya, dan tindakan tersebut mendorong kepada penangkapan itu dilakukan, yang mana mereka ditahan di Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup. Difahamkan pasangan suami isteri ini akan disiasat dan didakwa di bawah Seksyen 4 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, dan juga berkaitan tentang hal ini akan disiasat di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999. Kita harapkan agar tidak ada lagi kes-kes bulan seperti ini, kerana kita fahamlah bukan mudah nak cari duit. Jadi bila kita melakukan operasi yang scamkan orang lain ni, cuba kita bayangkan diri kita kalau kena scam, kita memang akan marah. Walaupun mungkinlah angka itu
Yalah, bawah mungkin boleh RM10, RM10 ke tak kira berapa pun angkanya. Tapi perlu ingat setiap wang yang dijana oleh setiap individu itu ada jerih perih yang dilalui untuk mendapatkan wang tersebut, dan janganlah suka-suka kita nak scam orang ini. Satu tindakan tidak baik dan itu juga satu peringatan kepada kita yang sentiasa buat pembelian orang kata secara online ataupun di atas talian juga, supaya sentiasa berhati-hati. Dan orang kata di waktu hari raya macam Ashraf katakanlah ya, bukan senang kita ni nak mencari rezeki, dan apabila kita mencari duit nak beli baju hari raya tiba tak sampai pula, dan kabarnya banyak kes melibatkan banyak kes ya Ashraf ya. Betul. Sebagai pengguna, kalau boleh, kalau anda tertipu di scam, terus laporkan kepada pihak berwajib KPDN untuk melakukan tindakan sewajarnya. Selepas ini kita nak bersama pula dengan rakan setugas. Ada cerita tentang koko ni. Industri koko dikatakan membawa pelaburan yang cukup tinggi kepada negara, dan sebelum itu kita nak saksikan dahulu laporan cuaca untuk hari ini. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 3 beradik dan seorang wanita maut dalam kemalangan melibatkan sebuah lori tanah dan Proton Saga di kilometer 310.2 di Lebuh Raya Plus arah selatan awal pagi tadi. Mangsa yang maut ialah Ahmad Uwais Korni Nasaruddin 5 tahun, Siti Nur Aminah Nasaruddin 8 tahun dan Muhammad Aziz Nasaruddin 23 tahun. Serta seorang wanita Azriani Abdul Latif 45 tahun. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Muhammadul Ehsan Muhammad Zain berkata, pihak bomba menerima panggilan kira-kira 2 pagi. Menurutnya, Proton Saga itu melanggar bahagian belakang lori muatan tanah dan terbakar di bahagian bonet kenderaan. 4 mangsa disahkan maut oleh pegawai Kementerian Kesihatan, manakala seorang mangsa dibawa ke Hospital Kampar oleh pasukan kecemasan EMRS. Seorang lelaki dihukum penjara 263 tahun dan 20 sebatan selepas mengaku bersalah di Mahkamah Session Air Keroh di Melaka atas 32 pertuduhan melakukan jenayah seksual terhadap anak tiri perempuannya yang kini berusia 16 tahun sejak 3 tahun lalu. Mahkamah memerintahkan hukuman terhadap bekas guru renang berusia 36 tahun itu berjalan berperingkat dan serentak selama 35 tahun bermula dari tarikh dia ditangkap 8 April lepas. Tertuduh didapati bersalah merogol anak tirinya membabitkan 12 pertuduhan bawah Seksyen 376/2/D Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 30 tahun dan sebatan. Tertuduh turut didapati bersalah atas 8 tuduhan bawah Seksyen 377CA Kanun Sama kerana melakukan seks menggunakan objek tanpa kerelaan mangsa sama. Kesemua kesalahan dilakukan antara Januari 2020 sehingga 14 Mac 2023 lalu, iaitu sejak mangsa berusia 13 tahun di rumah mereka di Taman Maju Jasin. Pendakwaan dikendalikan secara berasingan oleh Timbalan Pendakwa Raya N.Siva Shanggari dan Muhammad Nazrin Ali Rahim, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Lembaga Koko Malaysia LKM menyasarkan perolehan ekspor 8 bilion ringgit untuk industri koko negara tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof berkata, sambungan itu pelbagai program seperti promosi antarabangsa dan domestik dilaksanakan sebaik mungkin bagi memastikan sasaran itu dapat dicapai dengan sempurna. Kalau kita melihat pencapaian mereka daripada tahun 2022, telah menyumbang sebanyak 7.82 bilion ringgit Malaysia daripada perolehan ekspor, iaitu meningkat kalau berbanding 2021 6.87 bilion ringgit. Datuk Sri Fadilah yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata,
Sektor huluan koko yang melibatkan pengeluaran biji koko masih tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan negara. Program pembangunan usahawan coklat juga perlu dilaksanakan bagi meningkatkan bilangan usahawan, kapasiti pengeluaran dan peluasan pasaran produk-produk usahawan. Menurutnya, negara-negara di benua Asia merupakan negara sasaran utama untuk ekspor produk koko yang disasarkan 8 bilion ringgit itu. Fokusnya ialah paling banyak ialah melalui Johor, di mana pemprosesan pun akan dilaksanakan di Johor sebab yang paling mudah ataupun pengimport yang paling dekat dengan kita ialah Singapura di samping Asia Tenggara. Pihaknya kini sedang berusaha menarik lebih ramai pekebun menanam koko antaranya dengan pemberian bantuan serta kerjasama dengan syarikat besar serta koperasi. Sistem janji temu secara dalam talian menerusi aplikasi MySejahtera di Fasiliti Kesihatan Prima Kementerian Kesihatan Malaysia KKM diperluas kepada perkhidmatan kesihatan pergigian pada Isnin. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata, orang awam kini boleh merancang dan menempah janji temu mengikut kesesuaian masa menerusi inisiatif itu. Inisiatif tersebut menawarkan janji temu pemeriksaan kesihatan pergigian menerusi perkhidmatan pesakit luar sambil kaedah walk-in masih diteruskan. Pelanggan akan diberikan pemeriksaan, perundingan atau rawatan pergigian pada janji temu pertama dan penetapan janji temu seterusnya akan diatur sekiranya rawatan susulan diperlukan. Bagi kes kecemasan seperti sakit gigi atau kecederaan pada tisu muka atau gigi, orang awam boleh terus hadir ke mana-mana klinik pergigian berdekatan tanpa perlu membuat janji temu. Sementara itu, pendigitalan sistem janji temu tersebut berpotensi meningkatkan kecekapan sistem perkhidmatan kesihatan pergigian negara dan tahap kesihatan pelanggan selain mengukuhkan penjagaan kendiri dan saringan tahap kesihatan pergigian sebagai langkah pengesanan awal penyakit serta pencegahan penyakit pergigian. Baik, sekian dari Bilik Berita waktu ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terus kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Dan pagi ini kita nak mulakan dengan sesuatu yang cukup menarik berkenaan tentang satu orang kepanggil Royal Fiesta yang akan berlangsung first time ni. Jadi kita nak tahu apa keunikan dan keistimewaannya, Ashraf. Ini antara perkara yang menarik dan yang saya difahamkan ini adalah acara besar-besaran yang akan berlangsung nanti di Pantai Timur secara khususnya, tapi ada beberapa kawasan lah akan dilakukan dan mereka target sasaran mereka dengan jumlah pengunjung lebih daripada 200,000 orang dan yang menariknya ianya akan memperkasa golongan kita panggil sebagai usahawan. Betul. Di 40 juga M40 dan ini sekaligus dapat merasakan lagi ekonomi bagi rakyat di Malaysia. Dan kali ini kita bersama dengan dua tulang belakang yang memastikan supaya pelancaran ataupun program ini berjalan dengan lancar, insya-Allah. Terima kasih dan selamat datang kerana bersama dengan kami hari ini, iaitu di sebelah saya Encik Arif Budiman Ishak merupakan Ketua Pegawai Eksekutif RF Events dan Berhad, dan di sebelahnya iaitu siapa tak kenal. Tidak asing lagi. Itu Ani Mayuni merupakan pengasas bagi RF Events dan Berhad. Selamat datang, selamat Hari Raya. Masih lagi raya. Okey, semalam saya sempatlah tengok gilang-gilang bagi pelancaran yang dilakukan untuk program ini. Untuk awal ini saya nak tahu lebih lanjut dahulu, kita nak bersama dengan Encik Arif dulu berkaitan tentang penganjuran Royal Fiesta Kelantan Tour yang pertama kali akan diadakan untuk di Kelantan dahulu akan dilakukan. Untuk program jun-jun kali yang akan dilakukan difahamkan dalam bulan ini. Ya, hujung bulan ini. Sebenarnya apa yang ingin disasarkan dan bagaimana sebenarnya konsep akan dibawa untuk satu program saya kira besar-besaran yang dah lama dinanti-nantikan sebenarnya untuk program seumpama ini. Ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, sebenarnya untuk program-program event macam ni sebenarnya dekat Malaysia ni dah tak asing lagi. Kita ada banyak EO yang dah buat. Okey, cuma
untuk kawasan Pantai Timur, khususnya di Kelantan, event yang terakhir yang melibatkan ramai selebriti adalah pada tahun 2018. Dan selepas tu, hampir 5 tahun, tak ada event sebegini lagi yang dia adakan di Kelantan. Jadi, untuk program kali ini, apa yang menariknya, kami dah bekerjasama dengan 20 orang selebriti dan juga influencer di Malaysia untuk turut serta di Kelantan. Jadi apabila kita buat survey, rata-rata pengunjung Kelantan ni memang menantikan kehadiran mereka ni. Tetapi mereka ni bukan datang untuk buat show sahaja. Tapi mereka juga turut serta untuk berniaga ataupun sebagai usahawan selebriti. Usahawan selebriti. Okey, alright. Jadi perkara yang menarik yang kita nampak dekat sini, satu, bila kita ada gabungan usahawan selebriti dan juga usahawan yang biasa ni, secara tak langsung memberi satu peluang kepada usahawan untuk bekerjasama dengan usahawan selebriti. Yang mana kita tahu sebelum-sebelum ni, untuk usahawan ni reach selebriti agak susah. Betul. Jadi apabila kita duduk di bawah satu bumbung, di bawah satu keluarga, jadi untuk mereka bekerjasama tu lebih mudah. Dan sebagai tarikan-tarikan utama kepada pengunjung-pengunjung di Kelantan, kita juga membawakan artis-artis yang ada beberapa nama besar. Soalan tak tanya lagi siapa artis, jadi saya tak cakap lah. Susah nak tanya. Terus tanya kepada Ayu Mayuni ni kan. Sebab tadi ada 20, lebih kurang 20 orang. 20 orang artis kan. Nak tahu siapa kan. Dan apakah yang akan, barangkali dah jadi selebriti yang jadi usahawan juga, mungkin boleh bagilah teaser sikit, mereka ni akan berfokus untuk jadi usahawan apa yang akan dijual dan akan dinanti-nantikan oleh, yang akan ditawarkan kepada sebenarnya pengunjung. nama-nama besar yang ada yang turut serta dengan Royal Family ni, Royal Fiesta, antaranya kita ada Rosita Cik Wan, Zin Saidi, Aidil Aziz, kita ada juga Azan Scan, Syajiri, Serena Rizwan, kita ada Nina Fazurina, ramai, ada 20 orang artis, kita ada 200 booth, kita ada lebih kurang 2,000 hadiah, 20,000 wang tunai dan 200,000 pengunjung. Semua 2. Jadi lucky number dia adalah number 2. Yes. Sebab kita hidup kat dunia ni pun berpasangan kan. Mana boleh buat kerja seorang-seorang. Kena ada team kan. Itulah lebih dua. So kita tahu Ani Mayuni sebelum ni banyak buat untuk nyanyian dan sebagainya. Jadi untuk kali ini peranannya bagaimana pula dan bagaimana boleh nak melakukan untuk event seperti ini? Sebabnya ini yang kata salah satunya adalah rezeki. Selain kita jadi seorang penyanyi, pengacara, pelakon, tiba-tiba datang satu rezeki dan satu idea, iaitu Cik Arif sendiri datang, Bruce, why not you buat dan jadi pengasas untuk Royal Fiesta ni. Dan dia kata sekarang ni bukan saja jadi satu trend, ramai juga rakan-rakan selebriti kita, antaranya kita ada Didi Alias, Eri Putra, even though sekarang Ifa Razia juga, antara selebriti yang buat event-event yang sebegini. Tapi ada kelainan di Royal Fiesta yang buat saya orang kata nak join jadi sebagai seorang pengasas, kelainan kami kat sini. Apa dia kat sini? Sebab kami juga turut bekerjasama dengan BBA. Ini yang menarik. Sebab saya sama dilakukan antara sebab event-event lain tak ada yang macam ni. Sebab event ni menarik kerana ia bukan sahaja kita bagi bantu mereka untuk memperdekatkan usahawan mereka. Kita bersama menghargai golongan usahawan ini. Bercakap tentang menghargai, iaitu kerjasama bersama dengan BBEA ataupun Bumi Putra Business Excellence Award. Tanya bagaimana, apakah kerjasama yang akan dicapai dan dalam masa sama juga usaha ini ke arah apa cuba untuk dilakukan? Okey. Sebenarnya kerjasama yang kita terapkan dengan BBA ni sebab pada tahun lepas saya bersama dengan event BBA dan saya nampak ada ramai usahawan-usahawan Bumi Putra yang diangkat di dalam program ni. Jadi dengan kerjasama yang kita buat di antara BBA dan juga RF, jadi kita nampak ada something yang sama, seakan sama. Cuma perbezaannya adalah platform. Jadi kami menyediakan prasarana ataupun platform kepada usahawan untuk berniaga. Tetapi macam mana pula dengan pengiktirafannya? Jadi apabila BBA datang bersama dengan kita, jadi dekat sini yang kita nampak
why not kita iktiraf mereka ni dengan benda praktikal. Selama ni kebiasaan yang mana yang dapat award ni, mereka tak ada praktikal yang secara khusus. Mungkin mereka buat secara online ataupun direct sale kepada customer-customer mereka. Tapi apabila mereka bersama dengan kita secara tak langsung, mereka boleh buat mencari customer tu ataupun mencari pelanggan mereka tu dengan lebih besar, dengan lebih wide. Sebab idea ataupun perangkaan yang kita nak buat, BBA ni selama ni mereka hanya menjalankan award ni, program award ni, pengiktirafan ni setahun sekali. Tapi apabila bersama dengan RF, kita mencadangkan untuk kita mengiktiraf usahawan-usahawan di dalam RF dan juga di setiap negeri yang kita kunjungi. Contohnya di Kelantan, kita akan buat usahawan daripada RF bersama-sama dengan usahawan di Kelantan juga. Ini yang speciality-nya tu. Sebab kadang kita tengok mana event semua klise sama je. Jadi pada kami Royal Fiesta ni kita memberikan servis buat vendor-vendor kita, buat usahawan-usahawan kita. Jadi kita nak bagi servis yang terbaik buat usahawan yang mana ikut Royal Fiesta. Jadi bila kita seumpama macam you sendiri, kita bila kita berniaga ataupun kita bekerja satu, kita minat satu award yang achievement untuk diri kita. Jadi benda ni lah Royal Fiesta buat untuk semua usahawan-usahawan kita kat sini. Jadi bila usahawan tu dia kata walaupun dia dengan modal yang kecil, tapi dia boleh jadi from zero to hero. Itu yang pentingnya. Orang kata pun mungkin kita didik mereka dari apa, mungkin tak ada apa-apa pengetahuan sangat tentang perniagaan, jadi kita polish secara perlahan-lahan. Macam Cik Arif tadi cakap, Royal Fiesta juga ni selain kita berniaga, iaitu satu praktikal. Dia belajar macam mana cara nak tarik pelanggan secara langsung. Selama ni kalau secara online you boleh cakap seorang-seorang, macam mana pula you bercakap dengan bila kita berjumpa dengan orang. Kita kena ada keberanian tu yang penting. Sebab kita kena yakin dengan produk kita, baru orang tahu. Jadi untuk penganjuran orang kata yang pertama kali ni yang dah ada sasarannya juga, berapa ramai vendor yang mungkin akan turut serta kali ini? Untuk sasaran vendor tu, kita mensasarkan lebih kurang dalam 100 vendor. Disebabkan kita menyediakan 200 booth. Jadi kebanyakan vendor yang nak dengan kita sekarang ni, kebiasaannya mereka akan ambil pairing. Sebab dia nak booth besar. Dan untuk makluman jugalah, Kelantan ni adalah satu kawasan yang mempunyai buying power yang kuat. Cukup kuat. Sebab pengalaman saya yang sebelum-sebelum ni di Kelantan, kebiasaannya mereka memang menantikan usahawan-usahawan daripada luar Kelantan. Sebab kebiasaan mereka dah biasa dengan usahawan-usahawan yang ada dekat negeri tu. Jadi kita bawa usahawan luar datang dengan produk-produk yang lebih baru dan juga viral. Produk viral kan. Produk viral dan kita tahu juga produk baru juga akan ada. Nak tahu juga apakah yang akan dijual di dalam berwai tersebut ataupun booth tersebut. Dan masa sama juga tadi sebut juga dia bukannya di Kelantan saja. Ada negeri-negeri lain kan. Nak tahu juga negeri-negeri ni, nak bagi teaser lah kan. Nanti nak pergi Kelantan tak dan ni kan. Tapi mungkin datang kat negeri saya kan. Dan kenapa pemilihan negeri-negeri lain ni dipilih? Bagaimana? Itu sebabnya Cik Arif lebih tahu. Sebab dia cakap tentang mana kawasan. Kita ada 5 kawasan lagi yang akan kita pergi. Untuk usahawan-usahawan, kebiasaannya kita mengkhususkan kepada usahawan fashion, beauty of course. Sebab dekat Kelantan memang orang perempuan dia suka kecantikan di Kelantan. Semua pun cantik rasanya. Betul. Lepas tu kita juga ada barangan rumah. Dan of course kita akan bawa produk-produk viral yang ada dekat Central ni akan turun ke sana. Dan kita juga pilih sebabnya tahu kita tak nak dalam satu event kita tu ada sampai 4-5 macam jenis benda yang jualan yang sama. Jadi kuasa membeli tu nanti jadi kurang dan akan jadi rasa kita pun menjaga vendor kita lah juga, usahawan kita. Jadi paling kurang pun 2 lah produk yang sama. Contoh kalau kata ada kunafa, satu lagi kunafa kita tak jauh-jauh lah. Maksudnya macam itulah kan. Kita tak nak semua jadi kunafa ke. Yelah, siapa nak beli kalau semua kat situ kan. Kat situ. Jadi kita menjagalah. Itu yang Kak Ni cakap, Royal Fiesta membuat servis buat usahawan-usahawan kita supaya mereka juga dapat merasai pengunjung-pengunjung yang datang membeli produk dia orang juga. Tidak hanya kalau bila produk yang sama macam mana dia orang nak kita fahamkan situasi tu, kita dah cuba buat promosi. Satu lagi yang mana dengan Royal Fiesta kami juga buat promosi di
pelbagai media. Okey. Juga Maidin juga tolong kami di mana rakan venue kami juga Maidin juga membantu kami dari segi edarkan flyers dan juga di billboard Maidin sendiri. Satu kerjasama yang sangat jitu antara pihak-pihak. Saya kira mereka akan menjadikan satu tawaran istimewa dan pastinya ramai nanti-nanti lah ni. Kita dah Royal sibuk cakap Fiesta. akan berlaku kat Kelantan hujung bulan ni berapa hari bulan pula Bila kan? tarikh? Sebab dia cuti sekolah satu lagi date tu 25 hingga 27 hari bulan Mei cuti sekolah dan tak lama lagi kita dah nak sambut Raya Haji pula. Kita tahu macam mana orang Kelantan sambut Raya Haji, meriahnya macam mana. So Ani rasa ini satu date yang sangat sesuai buat mereka nak shopping untuk Hari Raya Haji mereka nanti. 25 sampai 27 hari bulan 27. Tempatnya di mana tu secara spesifik di Kelantan tu? Maidin Tunjung Kota Baru. Okey, daripada jam berapa ke berapa? Dari jam 10 pagi hingga 12.30 Okey, malam. pukul 7 lepas subuh boleh beratur beramai-ramai. Tapi sebabnya kalau ikutkan pihak Maidin sini kata, dia orang kerana Royal Fiesta dia orang boleh buka daripada pukul 8 pagi sebab dia kata 8 pagi tu dah confirm crowd ada. Okey, 8 pagi dah ada. So, lepas subuh you dah kena beratur. Kalau tak nanti rugi banyak barang akan habis sebab pasti akan ramai-ramai akan beratur beramai-ramai untuk pastikan supaya jualan itu dapat dipetikkan dalam sistem juga. Kita ada Royal Sales juga tau nanti kalau you all datang. Royal Sales tu di mana harga-harga daripada vendor-vendor kami akan merundum. Okey. Itu tak tahulah itu. Itu tak tahu time tu apa. Kita pergi happy hour. Okey. Ayah kena berkampung dekat kurang saya. gitu. Betul. Betul. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ini. Kita doakan agar program ini akan berjalan lancar insya-Allah dan dipermudahkan rezekinya bagi pihak-pihak yang terlibat. Terima kasih kepada Ayu Mayuni dan juga Encik Arif Budiman Ishak atas perkongsian ini. Kita doakan agar ia berjalan lancar. Royal Fiesta di Kelantan insya-Allah 25 sehingga 27 hari bulan ini. 8 pagi dah boleh dah. Sebelum 8 pagi dah boleh beratur dah. Dan orang kata pun masa tu pun nak dekat Raya Haji jadi pula shopping dekat Royal Fiesta jangan lupa. So kita nak berehat sebentar, ambil nafas dahulu kembali selepas ini. Baik, tadi kita baru saja bersembang bersama dengan individu kuat Royal Fiesta bercerita soal ekonomi pemangkin di kawasan khususnya bagi membantu golongan B40 dan juga M40. Kali ini kita nak bercakap soal ekonomi juga tetapi bagi ekonomi orang muda melalui ekonomi digital. Kali ini kita bersama secara dalam talian dengan Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofiandi merupakan pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia. Kalau saya boleh dapatkan Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih bersama dengan kami. Dengar ke? Okey doktor, boleh dengar suara saya? Okey, apa kita cuba usahakan berkaitan untuk mendapatkan doktor saya dan talian. Kerana isu ini saya kira antara yang menarik apabila semalam saya difahamkan apabila kerajaan melalui Perdana Menteri dan pengumuman bersama dengan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menyebut berkaitan tentang penubuhan, berkaitan tentang satu penubuhan yang cukup menarik iaitu Malaysia Center for 4IR yang saya kira ia merupakan pertama kali ditubuhkan di kawasan Asia Tenggara. Ini saya kira boleh merancangkan berkaitan tentang industri ekonomi digital negara dan kita sekali lagi cuba dapatkan Dr. Umi, boleh dengar suara saya doktor? Assalamualaikum doktor, boleh dengar suara saya doktor? Okey, doktor ada tapi cuma kita tak berapa nak dapat mungkin kita dapatkan doktor balik selepas ini. Kita nak orang kata apa, berkenaan tentang topik ini juga kita tahu beliau adalah pemangkin masa hadapan juga dan pastinya teknologi ataupun digitalisasi ekonomi ini turut banyak menyumbang pendapatannya kepada negara kita. Betul. Dan melalui bercakap soal ekonomi digital ni, ia bukan semata-mata melihat kepada penggunaan digital itu sendiri tetapi bagaimana pengaplikasian pendigitalan itu dapat disalurkan dalam konteks ekonomi negara, khususnya berkaitan bagaimana dalam konteks kandungan-kandungan kreatif yang telah pun dipertanggungjawabkan kepada MDEC dalam konteks ini. Dalam masa sama juga banyak lagi program-program perkara yang menarik, sebagai contoh adanya bagaimana revolusi yang dilakukan dalam konteks digital ini bagi memastikan pemangkin itu dapat dilangsungkan. Dalam masa yang sama juga kita akan saksikan dahulu berkaitan tentang, sebelum kita bincangkan tentang perkara lebih lanjut, kita bersama dahulu dengan rakan tugas kita melalui koresponden di Perak. Apakah cerita menarik di Perak ketika ini? Jom kita tengok dahulu.
Bagi penggemar kerang di negara ini, setiap butir kerang yang dimakan mungkin berasal dari perairan Laut Lekir di daerah Manjung Perak. Di perairan ini terdapat projek penternakan kerang antara yang terbesar di negara ini oleh Jabatan Perikanan Negeri Perak. Hasil terkumpul dikeluarkan oleh Negeri Perak menampung lebih sebahagian keperluan semenanjung Malaysia, terutama Melaka, Selangor, Pulau Pinang, Terengganu dan Kelantan. Menurut Timbalan Pengarah Perikanan Negeri Perak, Albert Apollo Chan, pada 2022, pengeluaran kerang daripada kebun kerang lekir adalah berjumlah 322 tan metrik yang bernilai 3.7 juta. Bagi pengeluaran benih kerang pula, pada 2021, hasil pengeluaran mencecah 499 tan metrik bernilai 11.5 juta. Bagaimanapun, pada tahun 2020, pengeluaran benih kerang lekir mencecah angka tertinggi iaitu 1,202 tan metrik berbanding keperluan benih kerang negara. Projek kebun kerang lekir termasuk dalam Pelan Lembah Makanan Lekir dan Jabatan Perikanan terlibat dalam bahagian untuk pengeluaran kerang dalam pelan ini. Ia melibatkan pewartaan kawasan seluas 4,538 hektar memanfaatkan nelayan dan belia setempat sebagai peternak kerang. Menurut Albert, perairan Lekir adalah antara lokasi terbaik dan sesuai di negara ini untuk pembenihan kerang dan menghasilkan kerang premium yang bermutu tinggi. Kerang yang dihasilkan di perairan ini boleh mencapai saiz sehingga 45 mm, manakala benihnya pula boleh mencapai mutu terbaik berikutan kualiti air dan kesesuaian suhu di kawasan itu. Projek kebun lekir yang dimulakan pada tahun 2020 ini mempunyai 25 lot yang melibatkan 200 peserta. Setiap lot mempunyai 8 peserta yang diketuai seorang penternak. Bagi projek ini, sasaran adalah komuniti nelayan dan belia setempat dengan tujuan memberi ruang kepada peserta meningkatkan pendapatan sekaligus menaikkan taraf hidup serta ekonomi setempat. Menurut Albert, setiap lot jika diusahakan secara konsisten dan mengikut prosedur amalan yang betul, boleh menghasilkan pendapatan sehingga RM1 juta setahun. Setiap peserta akan diberi kursus juga akan dilengkapi dengan lesen menternak dan mengutip benih kerang serta peralatan yang diluluskan sepanjang peternakan dijalankan. Projek kerang lekir membantu para nelayan daripada dibelenggu masalah pendapatan tidak tetap, lebih-lebih lagi apabila musim terkujuh melanda. Seorang peserta projek yang juga nelayan, Muhammad Salih Yunus berkata, sebelum dia menyertai program ini, hidupnya ibarat kais pagi, makan pagi. Tetapi kini, dia dapat mengekalkan pendapatan bersih kira-kira RM2,800 sebulan. Saya Samsiah Sahab melaporkan untuk Bernama Perak. Kembali bersama dengan kami dan kita nak bersama dengan Dr. Umi Hamidatun di atas talian. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah. okey. Lain tadi menceburui kita sekejap kan. Apa pun selamat. Ya Allah. Okey, apa pun selamat Hari Guru walaupun menjadi pesyarat tetap juga merupakan seorang guru. Selamat Hari Guru, Doktor. Doktor, kita terus perbincangan kita berkaitan ekonomi digital dan juga orang belia. Semalam saya tertarik apabila Perdana Menteri mengumumkan penubuhan berkaitan tentang Malaysia Center for 4IR. Saya nak tengok bagaimana signifikansinya kepada negara kita secara khusus kepada belia. Lebih kurang kita ada lebih kurang 28% daripada penduduk di Malaysia ini adalah golongan belia. Bagaimana penubuhan ini memberikan kesan langsung kepada golongan belia di negara ini? Okey, baiklah. Pertama sekali saya nak mohon maaf di atas perkara yang berlaku disebabkan internet connection dan sebagainya. Namun terima kasih kepada Salihah dan juga Dini masih sabar untuk menanti untuk kita sama-samalah sebenarnya membincangkan tentang isu yang kita cuba ketengahkan. Orang kata isu yang tengah on lah sekarang ni yang berkaitan dengan memperkasakan belia ke arah digital. Namun sebelum saya Dini, saya ingin kongsikan secara keseluruhan ataupun secara rangkuman ringkas apa yang dikatakan sebagai ekonomi digital. Sebenarnya Dini dan juga Salihah, ekonomi digital ni adalah salah satu ekonomi yang mana menggunakan teknologi digital, sama ada internet untuk menjalankan perniagaan ataupun urusan keuangan. Dia melibatkan proses menjual ataupun membeli menggunakan transaksi ataupun aplikasi seperti macam laman web, platform, seperti media sosial untuk berkomunikasi dan juga mendapatkan produk and services.
Dan macam kita berbalik pula kepada soalan yang diajukan kepada saya, bagaimana pula kalau kita lihat kepada golongan belia, yang pertama sekali kita melihat sendiri kepada konsep pelaksanaan Malaysia Madani pada hari ini yang diperkenalkan oleh kerajaan, yang mana dalam usaha membangunkan negara yang inklusif, mempunyai berkeadilan dan juga inovatif, sebenarnya memberi satu manfaat ataupun potensi teknologi digital yang sangat tinggi sebenarnya kepada golongan belia. Maksudnya dia memberi impak melalui beberapa pelan transformasi digital ekonomi, contohnya macam My Digital, yang mana pelan ini merupakan pelan strategik untuk mendorong kita boleh katakan penglibatan pembangunan infrastruktur digital yang sangat kuat yang boleh membuat kepada golongan belia secara keseluruhannya di negara ini. Selain daripada itu, kalau kita tengok antara dasar-dasar ataupun pelaksanaan kita boleh katakan sebagai inovasi digital yang dilaksanakan oleh kerajaan sebenarnya, dilihat mempercepat pertumbuhan ekonomi digital dan setakat hari ini, untuk pengetahuan semua, ekonomi digital Malaysia sebenarnya dijangkakan berkembang ya Dini dan juga Saleha, mencapai sasaran iaitu 25% kepada 25% sebenarnya pada tahun 2025, dan saya melihat kepada signifikasi dari pembangunan infrastruktur daripada pelancongan yang dilaksanakan oleh kerajaan dan juga pelaburan-pelaburan yang dibangunkan oleh kerajaan melalui rangkaian jalur lebar yang cekap bukan sahaja di luar bandar dan juga di kawasan bandar, memberi impak kepada semua lapisan masyarakat, terutama golongan sasaran iaitu golongan belia lah yang kita nak bincangkan hari ini. Ya, baik. Dan itu kita bercakap tentang memperkasakan belia dalam digital ekonomi ni, Doktor. Ya. Tapi bila bercakap tentang itu, bagaimana pendapat ataupun sudut pandang Doktor berkenaan tentang fasiliti ataupun kemudahan yang mungkin sedia ada ataupun mungkin perlu lebih banyak disediakan oleh pihak kerajaan dan sebagainya, komen Doktor? Okey, baiklah. Kalau kita tengok macam mana pula yang dilaksanakan ataupun yang sedia ada dilaksanakan oleh kerajaan, sebenarnya usaha ini adalah salah satu usaha yang berterusan melalui inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan, maksudnya dari segi sistem transisi. Rasa konsepnya adalah sama sebab digital teknologi ini adalah satu teknologi yang berterusan. Maksudnya daripada revolusi IR sehinggalah bergerak kepada 4.0 sekarang. Jadi kita melihat melalui pendidikan dan juga kemahiran digital misalnya, transisi golongan belia ini boleh mengambil kesempatan dengan meningkatkan struktur kemahiran dan juga digital knowledge yang ada dalam diri mereka melalui kursus, latihan ataupun kita boleh katakan sebagai pelibatan mereka sebenarnya dalam teknologi AI yang sekarang ni orang kata tengah rancaklah dibincangkan di sudut tempatan dan juga di sudut antarabangsa, yang memberi kelebihan sebenarnya kepada golongan belia ni sebenarnya Dini untuk masuk ke dalam pasaran kerja yang lebih kompetitif dan memberi ruang kepada golongan belia untuk bekerja dalam industri yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi saya rasa selain daripada itu, elemen keusahawanan dan juga keuangan yang dilaksanakan oleh kerajaan telah memberi peluang juga sebenarnya kepada golongan-golongan ini untuk terlibat dalam perniagaan secara langsung dan juga manfaatkan platform digital untuk menjual beberapa produk, perkhidmatan dan sebagainya. Selain daripada melaksanakan perkembangan diri dan juga kreativiti yang bersesuaian dengan minat dan juga skill serta pengetahuan yang sedia ada oleh golongan belia. Okey, baik, ringkas saja di akhir ini, Doktor saya nak bertanya, melihatkan kepada plan inisiatif dilakukan oleh kerajaan dalam konteks ini, kita tak nak semata-mata belia kita ini hanya berniaga secara dalam talian, itu dah cukup mengatakan itu adalah ekonomi digital. Tidak seperti itu, kita mahu lebih besar lagi. Saya semak kita ada program pembangkit Malaysia Digital ataupun dikenali sebagai pembangkit, 3 tahun fokus diberikan dan jumlah dana disalurkan sejumlah 192.9 juta ringgit. Dalam tempoh 3 tahun ini dengan dana disediakan oleh kerajaan ini, bagaimana belia boleh mengambil kesempatan ini untuk memperkasakan diri, setidak-tidaknya fokus mereka untuk memperkasa 9 sektor digital ekonomi itu dapat golongan belia ini sambut dengan baik. Okey, baiklah. Sebenarnya manfaat yang telah sedia ada dilaksanakan oleh pihak kerajaan melalui peluang ataupun pelaksanaan sasaran dana dan sebagainya, kalau tidak disambut
baik ataupun tidak digunakan dengan baik oleh golongan dia, ia seolah-olah dimanfaatkan secara keseluruhannya. Jadi saya melihat yang pertama sekali yang seperti saya kongsikan sebentar tadi adalah melalui inisiatif sendirilah golongan belia tersebut, maksudnya diri dia sendiri untuk terlibat secara langsung, sama ada untuk menginvolvekan diri melalui pelaksanaan ataupun pengukuhan infrastruktur digital yang sedia ada, yang telah disediakan kerajaan melalui platform-platform tertentu, ataupun untuk orang kata menyediakan diri sendiri dari segi pelaksanaan pengenalan konsep-konsep penting seperti involvement dalam kursus-kursus melibatkan programming, analisis data, AI misalnya, dan kita boleh katakan sebagai mereka terlibatlah secara langsung dalam R&D misalnya. Teknologi dan digital ini menawarkan satu cabang ilmu yang luas yang boleh membawa kepada satu fasa yang lebih jauh sebenarnya kepada golongan belia ini. Dan seterusnya, saya rasa kalau dari segi pandangan saya sendiri, golongan belia dia tidak boleh bergerak sendirian. Maksudnya mereka memerlukan bersama dengan sektor swasta dan juga pusat inovasi-inovasi yang ditawarkan. Ada di peringkat institusi pengajian awam ataupun swasta misalnya, ataupun golongan swasta ataupun rakyat industri yang biasa terbuka untuk menerima penglibatan golongan belia. Kerana golongan belia ni adalah kumpulan sasaran yang berumur daripada 15 hingga 30 tahun. Jadi golongan memang kita boleh kategorikan sebagai golongan yang eksploitari ataupun mereka sering mencuba dan ingin sesuatu benda yang baru. Dan saya lihat ekonomi digital ini boleh berkembang dengan secara keseluruhannya, insyaAllah. Baik. Ya, baik. Satu perkongsian cukup baik saya kira. Tak cukup sebab ini saya kira topik yang cukup besar untuk kita bincangkan. Ya. Kita harapkan dan diberi ruang dan juga masa bersama dengan doktor. Sekali lagi terima kasih doktor. Dr. Umi Hamidatul Muhammad Sofian Lee merupakan pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan juga Muamalat USIM atas perkongsian ini. Ya. Selepas ini kita nak bercakap tentang satu hari yang saya kira perkataan termal tu kita kena ikuti setiap hari. Ya, tapi jarang-jarang dengar. Lepas ni kita nak cerita dengan anda apa perinciannya. Hari Meteorologi Sedunia. Tapi sebelum itu kita nak berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami. Hai, terima kasih terus setia bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Okey, ini sesuatu yang saya kira cukup menarik dan kita jarang-jarang dengar tentang, kita biasa dengar Hari Guru, hari orang kata yang Hari Ibu, sesuatu yang common, tetapi anda pernah dengar atau tidak Hari Meteorologi Sedunia. Jadi hari ini kita nak bawakan kepada seseorang yang paling arif ataupun bercerita bersama dengan kita apa itu Hari Meteorologi Sedunia. Di sini kita ada bersama dengan kita Encik Ahmad Hizir Abdul Salam, Pengurus Kanan Operasi dan Pematuhan di Meteorologi Sdn Bhd, dan juga Encik Muhammad Rahimi bin Muhammad Riza, Pengurus Pusat Operasi di Meteorologi Sdn Bhd. Selamat datang kedua-duanya. Terima kasih. Okey, mungkin kita nak mulakan dahulu dengan apa itu meteorologi. Tadi saya cakap jarang-jarang kita dengar Hari Meteorologi ini. Okey. So saya mulalah. So biasa kalau kita sebut meteorologi ni biasanya orang terkeliru. Meteorologi. So meteorologi ni sebenarnya dia ilmu kaji cuaca. And then kadang orang pun boleh terkeliru dengan metodologi, maknanya method, kaedah sesuatu. Tapi meteorologi ni kalau ikut daripada bahasa asal dia adalah daripada Greek, Yunani, iaitu metron, iaitu ukur. Ada sejarah dia. So bila kita cakap pasal meteorologi ni, dia lebih kepada pengukuran. Jadi sebenarnya dalam aspek meteorologi ni dia ada tiga lah elemen utama, which is meteorologi sah, di mana bidang kami sekarang, di mana kita buat pengukuran pada alat-alat ataupun benda-benda yang ada kena dengan sah sesuatu, maknanya dari segi urus niaga, perdagangan dan sebagainya. Kemudian ada juga meteorologi saintifik. Meteorologi saintifik ni lebih kepada dosage ubat yang pharmaceutical kenakan supaya seorang tu tak overdose dan sebagainya. Kemudian ada industrial meteorologi lah. Industrial meteorologi ni lebih kepada apa yang industri guna dalam
kehidupan seharian mereka lah. Okey, baik, ini menarik minat saya kerana tadi saya dengar untuk mengesahkan sesuatu tadi kan, dan dia bukan semata-mata disebut dengan transaksi dan sebagainya, dan ini adalah antara bidang yang dilakukan di bawah di meteorologi. Saya memahami lebih lanjut berkaitan tentang peranan ataupun fungsi ataupun dalam perkara lain business orientation di bawah di meteorologi Islam Berhad ini. Mungkin boleh bersama dengan Encik Hitzir berkaitan tentang perkara ini, apakah sebenarnya peranan ataupun fungsi yang dimainkan oleh di meteorologi Islam Berhad dalam konteks perbincangan ini? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terlebih dahulu saya nak ambil kesempatan ni nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia ni. Mudah-mudahan semua diberi kesihatan yang baik untuk terus mendidik anak bangsa lah. So, bercerita tentang peranan di meteorologi ni, sebenarnya kami ni syarikat yang diberi mandat oleh kerajaan di bawah Seksyen 26A Akta Timbang dan Sukat. So, kita menjalankan fungsi-fungsi inspektor timbang sukat. Di mana kalau dalam akta ni disebut pegawai penguatkuasa ni dipanggil inspektor timbang sukat. Jadi kita menjalankan fungsi-fungsi mereka ni untuk buat penentusan dan penentusan semula untuk alat-alat timbang dan sukat yang digunakan untuk perdagangan di Malaysia. Okey, cuba bagi contoh sikit supaya kita boleh dapat gambaran secara real time tu. Macam mana tu kaedah tu akan dilakukan? Okey, contoh alat tu. Okey, dalam perundangan dia disebut kategori alat timbang dan sukat ni ada 17 kategori. Dia di bawah peraturan 17. So antara yang biasa familiar kita tengok ni contoh macam pump dispenser, stesen minyak kan. Semua orang guna benda tu. Betul. Jadi tapi tanpa sedarnya sebenarnya benda tu ada orang yang mengawal selia ketepatan alat tu. Kalau kita boleh tengok dekat pump dispenser tu ada satu stiker. Betul. Stiker tu terteranya tarikh sah tempoh alat tersebut. Jadi selain daripada pump dispenser, alat-alat timbang di pasar raya, di apa yang shopping kompleks semua ada lah. Contohnya yang selain pada alat timbang tu, pemaris kalau kita perasan di kedai-kedai yang menjual kain macam dekel kan, itu juga ditentusahkan. Itu juga termasuk di dalam kategori alat-alat yang digunakan untuk perdagangan. Okay, yang saya pengukur baju tu. Sebab saya duk ingat selama ni meteorologi cuaca itu sajalah kan. Meteorologi cuaca rupa-rupanya lebih besar lagi banyak skop-skop di bawah meteorologi ini sendiri. Jadi kalau izinkan saya tambah sikit, kalau kita tengok balik daripada segi industri ataupun elemen tu sendiri ada 4 elemen asas. Which is yang pertama sekali adalah mass ataupun berat isi padu, kemudian adalah volume. Isi padu cecair biasanya lah kita gunakan volume, and then ada linear. Linearity macam staff saya cakap tadi berkenaan dengan length, jarak suatu, dan paling biasa orang tak perasan sekali sebenarnya masa parking tiket tu pun kita tentu sah. Betul ke sejam sebab ada cas. 1 jam RM5, 1 jam RM10. So kita test betul ke tepat sejam. So sampai ke tahap tu saya rasa amazing sekejap sebab ini jarang dibincangkan seperti ini dan pemahaman kita selalu lari konsep sebenarnya. Betul. So dalam kalau disebutkan tentang pengukuran dan juga ada banyak-banyak peralatan yang digunakan itu di Malaysia ini dan juga di luar negara, apa bezanya? Adakah dia punya unit itu sama atau bagaimana? Okey, kalau kita nak tengok balik, kita kena differentiate negara-negara yang menggunakan dua sistem yang berbeza. Biasanya yang paling common sekali macam Malaysia guna adalah SI unit lah. Maknanya standard imperial. Ada satu lagi yang menggunakan, kalau di United States dia guna unit macam imperial, pound, pound, yard, dia tak guna meter. Jadi kalau nak tengok kegunaan tu dia ikut kepada sesebuah negara. Tapi yang saya boleh confirm macam Malaysia, Singapore, UK, Europe, Jepun ada menggunakan SI unit yang biasa, unit metrik yang biasa orang gunakan lah. Which is kita gunakan mililiter, kilogram. So itulah sukatan yang kita gunakan. Dan ada satu badan yang kawal sila kalau secara international ni kita panggil dia OML ataupun BIPM lah. Ada badan international yang kawal sila. Ini terus jadi minat saya sebab memang saya nak ulang benda yang sama sebab saya kira semua orang akan berfikir benda yang sama. Meteorologi adalah cuaca. Cukup kita simpulkan seperti itu, tapi dia luas daripada benda itu sendiri. Dan bercakap tentang perkara ini, saya nak beralih ke bagaimana tema Hari Meteorologi yang barangkali inilah satu pembukaan kepada kita untuk lebih mengetahui bahawasanya meteorologi itu lebih besar. Untuk tahun ini berkaitan tentang tema Hari Meteorologi Sedunia, mungkin boleh kongsikan kepada kita apakah temanya dan bagaimana sebenarnya untuk kita memahami lebih lanjut tentang mengapa kita perlu memahami tentang Hari Meteorologi ini. Okey. So kalau tema secara global apa yang OML tetapkan ataupun BIPM tetapkan adalah measurement support in the world food system. So maknanya kalau kita tengok angka nilai terakhir pada tahun 2022 sampai 8 bilion. Dan kita percaya dalam dunia ini ada negara-negara yang perlu melakukan catutan makanan. So in order for that tema to fit to the
the world now. So nak bagi mengelakkan macam contoh Malaysia lah. Let's say kita perlu mengimport 1 kilo beras untuk seorang. So measurement ni penting untuk menentukan kita terlebih import ke, kita terkurang import ke, and then kalau ada lebihan kepada makanan ataupun produk-produk negara kita, perlukah kita ekspor, and then adakah nilai ekspor tu tepat supaya tak ada berlaku kerugian kepada penjual yang nak ekspor barang-barang tu semua. So basically tema itulah yang kita ambil, yang international standard dah tentukan, and then kita guna pakai yang sama dekat Malaysia lah. Berarti orang kata Hari Meteorologi Sedunia itu ada signifikannya. Jadi bagaimana peranan ataupun mungkin objektif yang ini kita capai apabila kita menyambut untuk Hari Meteorologi Sedunia secara ringkasnya? Okey. Macam tadi pengacara cakap, dekat Malaysia ni kita terkenal macam hari guru, hari ibu. Jadi hari meteorologi ni sebenarnya dah lama dah ada World Meteorology Day, Hari Meteorologi Sedunia. Kalau kita tengok sejarah dia, penubuhan sejarah sambutan ni, dia bermula diambil pada peristiwa 20 Mei 1875. Di setiap tarikh tu dia memperingati kepada satu perjanjian diplomatik 17 negara yang sign berkenaan dengan penyeragaman sistem unit pengukuran ni. Jadi, kalau tak silap saya, Malaysia menjadi ahli pada tahun 2001. Jadi pentingnya benda ni sebab kita nak menyeragamkan, harmoniskan pengukuran. Sebab kita tak nak ada unit-unit yang berbeza kan. Dari segi perdagangan apa semua tu kita nak seragamkan lah. Okey, baik. Itu antara yang menarik. Banyak lagi sebenarnya kita boleh bincang berkaitan meteorologi ni, khususnya Hari Meteorologi Sedunia. Walaupun bagaimanapun kita pasti tamatkan di sini memandangkan waktu bercuba kita bersama. Baik lagi kita dah boleh bincangkan. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada kedua-dua, iaitu Cik Rahmi dan juga Cik Ahmad Izziar atas perkongsian ini dalam kita bicara soal Hari Meteorologi Sedunia. Kita sudah kembali perbincangan rancangan, dan saya kira sebagai Hari Guru ketika ini sambutannya akan diberiakan. Hargailah guru anda, dan jangan lupa malam ni jam 8 hingga 11 malam kita akan bersama dengan Yang Berhormat Menteri Pendidikan menyampaikan berita. Berita yang istimewa malam ini. Jadi terima kasih bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Saya Nur Salihah Azmi. Jadi Ashraf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.